Jadi laporan hari ini dibuat susulan daripada sidang media oleh Tan Sri Azam Baki yang telah membuat pengakuan bahawa akaun sistem depository pusat ataupun CDS saham yang didaftarkan atas namanya tetapi telah digunakan oleh adiknya bernama Nasir. Cuma hari ini bila kita kemukakan sebab kita nak timbulkan lebih banyak persoalan supaya ada siasatan yang boleh dibuatlah. Berdasarkan laporan tersebut, boleh dikatakan bahawa memang Tan Sri Azam Baki iaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM telah membuat pengakuan bahawa akaun CDS saham yang didaftarkan atas namanya telah digunakan oleh adiknya. Jadi kita ingin meminta ataupun memohon kepada pihak Polis Diraja Malaysia untuk segera menyiasat pengakuan yang dibuat olehnya kerana mendatangkan kecurigaan yang serius kerana berpotensi melanggar peruntukan Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 yang mewajibkan akaun CDS dibuka atas nama pemilik beneficiary kepada security yang didepositkan ataupun nama yang disahkan. Ini pun kita dah lihat bahawa SC telah mengatakan mereka telah menghubungi Tan Sri Azam Baki dan dikatakan minggu depan akan ada pertemuan antara mereka. Namun selain itu kita mendesak supaya SPRM dapat menjalankan siasatan yang lebih menyeluruh terhadap Tan Sri Azam kerana ada beberapa peruntukan lain yang kita khawatiri telah berlaku pelanggaran. Yang pertama, sekiranya pengakuan itu dibuat secara agak longgar, kita ingin bertanya bagaimana kita nak sahkan bahawa itu benar milik wang tersebut milik adiknya. Kerana kalau di bawah Seksyen 419 Kanun Keseksaan boleh dipertikaikan soal identiti ataupun pemalsuan identiti. Jadi selagi kita tak dapat sahkan sama ada melalui aliran wang ataupun menunjukkan bahawa wang tersebut milik adiknya, perlu disiasat dari segi Kanun Keseksaan Seksyen 419. Yang kedua, apabila wujud wang dalam akaun CDS tersebut yang beliau mengaku bukan miliknya, turut menimbulkan keraguan sekiranya apabila sumber itu datang daripada pihak yang lain, sama ada wang tersebut melanggar akta dari sudut cukai. Maksudnya kalau disemak dari segi cukai itu juga perlu diteliti sama ada di pihak adiknya itu terlibat kerana bila disebut akaun CDS, adiknya juga mempunyai akaun CDS. Berdasarkan rekod yang dilaporkan, adiknya ada akaun CDS. Mengapa beliau terpaksa menggunakan akaun abangnya untuk membeli saham juga? Jadi sebab itu kalau tengok dari segi akta selainnya, mungkin dari segi akta cukai itu perlu diteliti. Dan seterusnya, ketidakjelasan transaksi perlu diteliti sekiranya terdapat perlanggaran undang-undang yang lain yang boleh membawa kepada potensi salah laku yang lain. Sebagai contoh, kalau kita lihat di bawah kesalahan pengubahan wang haram yang melanggar Seksyen 4/1 AMLA 2001, mengalih atau menyembunyikan harta dengan curangnya dengan tipuan yang melanggar Seksyen 424 Kanun Keseksaan dan pakat jahat jenayah yang melanggar Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Dan ini bersangkut paut ataupun bersabit juga dengan akta SPRM. Kita juga tahu sebelum ini beliau apabila pengakuan itu dibuat, kita juga syak terdapat pelanggaran terhadap pematuhan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2002, pemilikan dan pengisytiharan harta oleh pegawai awam, iaitu pegawai awam yang memiliki saham dengan syarat yang ditetapkan perlulah mendapatkan kebenaran pegawai atasan dengan mengisi lampiran G.
Jadi apabila kenyataan beliau menyebut selaku Ketua Suruhanjaya hanya answerable ataupun bertanggungjawab kepada lembaga penasihat, ini menimbulkan satu persoalan yang lebih besar. Kerana kalau kita tonjolkan tadi, banyak dari segi ruang undang-undang itu yang menjadi pertikaian bagaimana lembaga penasihat boleh membersihkan siasatan ini tanpa menyelidiki daripada 4 ataupun 5 pelanggaran tadi. Jadi dari segi siasatan yang kita ataupun laporan yang kita kemukakan pada hari ini, kami mengharapkan pihak polis untuk mengambil ataupun melakukan siasatan yang lebih menyeluruh, yang mana kalau disebut tadi ada lebih kurang 4 ataupun 5 sudut undang-undang yang boleh diteliti, dan kita harap perkara ini akan membolehkan lebih banyak ruang untuk kita mempertahankan integriti dan membersihkan kembali Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM. Itu yang pertama. Cuma yang kedua, dari segi respon awal pada pagi ini juga, apabila Parti PAS mengatakan bahawa mereka juga berpuas hati, bagi saya itu kenyataan yang terlalu awal, dan ini menjadi pertikaian kerana rekod integriti mereka ataupun sebelum ini mengesahkan sebagai contoh 1MDB itu tidak ada masalah. Terlalu awal kerana sekarang kita lihat bahawa memang terdapat masalah yang besar dari sudut 1MDB sebagai contohnya. Jadi bagi saya, kalau kenyataan yang lebih cermat kepada anggota kerajaan adalah untuk membolehkan siasatan yang rapi, bukan cuba cover up ataupun untuk menghentikan sebarang usaha siasatan yang lebih menyeluruh. Sekian, terima kasih.